Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wanshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, hari ini kita masuk topik yang terakhir dalam kita punya buku teks iaitu pengurusan data. Tajuk mentafsir data dari catapai. Kita punya Google Meet dengan voice chat. Cikgu buat sehingga minggu ni saja, maksudnya hari Khamis ni last. Lepas tu kita akan mula buat ulang kaji. Cikgu akan buat quizzes. Quizzes tu dia macam quiz, cikgu akan bagi soalan, lepas tu nanti awak akan jawab. Jalan kerja semua tengoklah kalau sama ada awak buat sendiri atau cikgu awak pilih ABCD. Okey? Okey, kita masuk ke topik hari ni iaitu mentafsir data dari catapai. Okey, ni catapai. Catapai dia biasanya dia bentuk apa? Dia berbentuk apa catapai? Bulat. Okey, dia berbentuk bulat. Okey, bila dia beri awak dalam bentuk bulat, okey, biasanya dia punya data yang diberi. Okey, data yang diberi ni sama ada dalam bentuk nombor biasa yang dalam ni, sama ada dalam bentuk bilangan ataupun dalam bentuk peratusan. Okey, ni mana-mana. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk bilangan, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk peratusan. Okey, untuk soalan yang pertama ni, kalau perhatikan dia beri dalam bentuk apa? Peratusan. Dia beri dalam bentuk peratusan. Okey. Bila sebut peratusan saja awak kena tahu, okey, satu bulatan penuh ni nilai penuhnya adalah 100%. Okey, nilai penuhnya adalah 100%. Okey, kalau awak tak percaya awak tengok dekat sini. Bas 52%, kemudian yang jalan kaki 14%, kemudian kereta 12%, kemudian basikal 22%. Kalau kita tambahkan semua sekali 4, 6 jadi 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat 100%. Kena ingat tu tahu? Okey, boleh tak? Boleh faham tak konsep peratusan dalam catapai? Faham. Okey, sekarang kita tengok kajian oleh Kelab Matematik. Okey, bahagian yang ini, sekejap Okey, ini dia punya tajuk. Cara murid sekolah kebangsaan budi ke sekolah. Ini dia punya tajuk. Okey, ni tajuknya. Kemudian bahagian dalam ni dia punya kriteria-kriteria dia, yang naik bas, yang jalan kaki, yang naik basikal, yang naik kereta. Okey, kemudian dekat sini dia kata sebanyak 14% murid di sekolah kita berjalan kaki ke sekolah. Okey, kemudian ini data dia, data dalam peratusan. Ini sektor dia. Okey, tengok dekat sini. Tengok soalan yang pertama. Sebanyak berapa peratuskah murid berbasikal ke sekolah? Apa jawapan dia? 22. 22%. Ini soalan direct. Okey, bila soalan direct biasanya awak tak ada masalah nak menjawab. 22%. Awak terus ambil maklumat dari dalam gambar yang diberi. Okey, soalan B. Beza peratusan, beza peratusan antara murid yang menaiki kereta dengan menaiki basikal. Okey, ini dah mula masuk soalan tidak direct. Bila tidak direct maksudnya ada jalan kerja. Dia nak beza. Bila sebut beza sahaja maksudnya operasi apa yang ada dalam kepala awak? Tolak. Operasi tolak. Siapa yang akan kita tolakkan? Basikal dulu. Okey, dia kata yang menaiki kereta dengan menaiki basikal. Okey, kalau kita tengok dekat sini yang menaiki kereta 12%. Yang menaiki basikal pula 22%. Jadi bila guna operasi tolak, pastikan nombor yang besar berada di bahagian atas. Jadi apa tolak apa? 22% tolak kereta. Okey, 22% tolak 12%. Basikal tolak dengan kereta. Jadi jawapannya 10%. Okey. Okey, soalan yang kedua.
Aktiviti masa lapang oleh 80 orang murid tahun 6. Okey, dekat sini dia bagi petunjuk berdasarkan warna. Okey, Sahiba yang warna purple. Cikgu tulis dulu dekat sini. Sahiba. Kemudian yang warna biru catur. Yang warna kuning Dam. Yang warna merah Saidina. Saidina. Yang warna hijau Sudoku. Sudoku. Okey, kalau awak tengok dekat sini, siapa yang tak ada maklumat? Saidina. Saidina kan tak ada maklumat kan? Okey, tapi awak tahu, satu bulatan penuh ni bersamaan dengan 100%. Satu bulatan penuh ni bersamaan dengan 100%. Jadi bagaimana cara kita nak cari Saidina tu? Cari peratusan aktiviti Saidina. Bagaimana cara nak cari peratusan Saidina tu? Apa kita kena buat? Tambah dulu peratusan yang ada dalam bulatan tu. Okey, semua peratusan yang ada dalam bulatan ni, apa dia peratusan yang ada dalam bulatan ni? 10. 10% lagi 35%. 35% lagi 22.5%. Macam mana cara cikgu nak tulis 22.5% tu? Dua yang ini, cikgu nak letak bawah siapa? Ke macam mana cikgu nak tulis 22.5%? Bawah 3. Bawah 3. Okey, 22.5%. Betul tak cara cikgu tulis ni? Betul. Betul. Jadi oleh kerana dah ada satu nombor perpuluhan, maksudnya yang dekat atas ni yang tak ada nombor perpuluhan pun awak kena letak perpuluhan, iaitu perpuluhan sifar. Dan last sekali nombor 17.5%. Bila kita tambahkan 5, 5, 10, kemudian 7, 8, 9, 10. 10 tambah 5, 15. Okey, yang ini 3, 5, 6, 7, 8. 85% semua sekali. Okey, dah tambahkan, lepas tu buat apa pula nak cari Saidina? Tolak dengan 100. Okey, 100 tu di atas atau di bawah? Atas. Di atas. Okey, kerana antara 100% dengan 85%, 100 tu lebih besar. Okey, oleh kerana nombor ni, nombor yang kita tambah ni tadi ni dia perpuluhan sifar. Jadi perpuluhan sifar ni kita boleh abaikan dia. Kita terus tulis dalam bentuk nombor bulat. Jadi berapa jawapannya kelas? 15%. 15%. Okey, cikgu tulis dekat sini siap-siap 15%. Okey, soalan B. Kira bilangan murid. Bila dia kata dia nak bilangan murid, kita kena cari bilangan murid semua sekali. Lihat pada gambar rajah yang diberi. Ada ke tidak maklumat tentang bilangan murid? Ada. Ada. Berapa orang? 80 orang. Nah, dari mana awak dapat tu 80 orang tu? Tajuk. Tengok kat tajuk. Kat tajuk ni dia tulis aktiviti masa lapang oleh 80 orang murid. Maksudnya ini bilangan semua sekali. Atau dengan kata lain 100% ini bersamaan dengan 80 orang. Itu maksudnya. Okey, jelas ke tidak setakat ni? Jelas. 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 Okey, dia suruh kira bilangan murid bagi aktiviti yang paling tinggi peratusannya. Siapa yang paling tinggi peratusannya? Sahiba. Peratus tu? 35%. Okey, sekarang ni nombor dia beri dalam bentuk peratusan. Bila dia nak jawapan dalam bentuk bilangan murid, apa yang kita perlu buat dengan bentuk peratusan ni? 35%. Okey, pandai. Kita akan jadikan dia, kita tukarkan dia dalam bentuk pecahan. Okey, kena tukarkan bentuk peratusan ni kepada bentuk pecahan. 35% bersamaan dengan 35%. Okey, settle bab peratusan. Sekarang bab bilangan murid pula. Bila sebut bilangan murid, kita dah tahu tadi bilangan murid adalah 80 orang. Jadi untuk ayat matematik dia, nombor yang terlibat adalah 80 orang. Okey, sekarang
Operasi apa kita nak pakai dekat tengah-tengah ni? Darab. Operasi darab. Okey. Bila keluar je ada pecahan, ada nombor bulat macam ni, maka langkah seterusnya kita akan guna kaedah pemansuhan. Siapa yang akan kita mansuhkan? Yang pertama, 100 dengan 80. 100 dengan 80 besar sangat, kecilkan lagi sikit. 35 dengan 80. Kecilkan lagi, ada satu nombor yang lebih mudah untuk kita mansuhkan terlebih dahulu. Nombor apa? 10 dengan 80. Sifar dengan 95. sifar. Okey, kita masukkan sifar dulu sebab di bahagian sa ni ada sifar. Jadi bila awak dah masukkan sifar ni, nombornya akan jadi makin kecil. Ini 8, ini 10. Lebih mudah untuk awak mansuhkan. Okey, siapa lagi yang kita akan mansuhkan? 8 dengan 10. Guna sifir berapa ni? 2. Okey, guna sifir 2. Okey, soalannya, dalam sifir 2, 8 tu nombor yang ke berapa? 4. Nombor yang keempat. Okey, dalam sifir 2, 10 ni nombor yang ke berapa? 5. Okey, tengok lagi. Atas 35, bawah 5, atas tepi sini 4. Ada tak lagi yang boleh dimansuhkan? 5 dengan 35. Okey, pandai. 5 dengan 35. Nak guna sifir berapa ni? 5. Sifir 5. Dalam sifir 5, 5 nombor yang ke berapa? 1. Nombor yang pertama. Dalam sifir 5, 35 nombor yang ke berapa? 7. Nombor yang ke-7. Jadi sekarang ni kita akan selesaikan bahagian yang belum dimansuhkan. Siapa yang belum kita mansuhkan? 7, kemudian darab, kemudian 4, kemudian orang. Ini adalah nombor-nombor atau perkara-perkara item-item yang belum dimansuhkan. Jadi awak kena selesaikan. 7 darab 4 sama dengan berapa? 28 orang. 28 orang. Okey, jadi siap soalan B. Okay, kita bergerak ke soalan C. Berapakah bilangan murid? Masih sama, dia tanya bilangan murid. Kali ini yang bermain Sudoku. Prosesnya bila dia tanya pasal bilangan murid dan data yang diberi dalam bentuk peratusan, prosesnya sama macam soalan B ni. Okey? Okey, sekarang beritahu cikgu apa yang cikgu kena tulis. 10 per 100. 10 per 100. Darab 80%. 80% ke? 80. 80 apa? Orang. Pandai pun. Okey, kemudian bila keluar je nombor berkaitan dengan pecahan dan nombor bulat, kita akan gunakan kaedah pemansuhan. Okay, siapa yang kita akan mansuhkan sekarang? Okey, kita akan masukkan sifar terlebih dahulu. Okey, cikgu akan mansuhkan sifar yang pada 80 dengan sifar yang pada 100. Okey, sekarang lihat lagi. Apa lagi yang kita boleh mansuhkan? Sifar. Sifar ni, oleh kerana sifar ni belakang dia yang pada 100 dah dimansuhkan, jadi sifar ni dah jadi nombor belakang. Okey, bila dah jadi nombor yang paling belakang, kita boleh mansuhkan dia. Kali ni kita akan padankan dia dengan yang 10 sini. Okey. Okey, lepas tu bila kita tengok bahagian bawah ni dah tinggal 1, maksudnya dah tak ada lagi nombor yang boleh kita mansuhkan. Jadi yang tinggal yang ini. Okey. Jadi apa jawapan dia? 8 orang. 8 orang. Siap soalan yang kedua. Okay, kita bergerak ke soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Okay, yang ini adalah jenis buku kegemaran murid tahun 5 dedikasi. Ramai ke yang suka baca komik dekat dalam kelas 5A ni? Ha? Ramai tak yang suka baca komik? Ramai. Ramai. Komik apa awak baca ni? Komik digital. Komik digital, komik pengajaran kat mengagak. Ada apa tajuk dia komik pengajaran tu? Ada kan komik pengajaran kan? Ada. Yelah, okeylah kita sambung perbincangan kita. Okey, ni jenis buku kegemaran murid tahun 5 dedikasi. Okey, kalau awak pandai tafsirkan, 6 ni 6 apa? 6 buah. 6 buah. Dia kata kat sini jenis buku kegemaran murid tahun 5 dedikasi. Adakah 6 ni 6 buah, murid 5 dedikasi 6 buah ke? 6 apa?
6 apa? Orang. 6 orang. Okey. 6 ni 6 orang. 15 ni 15 orang. 9 ini 9 orang. Okey, soalan cikgu yang kedua. Awak dah tahu dia punya jenis bukemaran. Boleh tak kita nak cari bilangan murid 5 dedikasi? Berapa orang semua sekali? Boleh tak kita cari? Boleh? Boleh. Bagaimana cara nak mencari bilangan murid 5 Tambah je dedikasi? lah semua. Tambahkan semua apa? Orang. Orang. Okey, apa nombor-nombornya yang cikgu kena tambahkan? 6 15, 6 dengan 15 orang. 9. Okey. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 5, 20. 2 tambah 1, 3. Itu 1. Okey, jadi 30 orang murid 5 dedikasi. Kenapa cikgu kena cari bilangan orang dalam murid 5 dedikasi ni? Agak-agak kenapa? Apa kaitannya dengan soalan yang ini? Hitung peratusan ni. Tahu tak kenapa cikgu cari bilangan murid 5 dedikasi? Sebab kita nak guna untuk cari peratusan. Okey? Macam mana cara kita nak guna? Okey, untuk soalan ni dia tanya hitung peratusan penggemar komik. Bila sebut peratusan sahaja, okey, ayat matematik yang awak kena keluarkan adalah darab 100%. Bila dia suruh hitung peratusan, cari peratusan, kira peratus. Ini ayat matematiknya yang perlu awak keluarkan. Darab 100%. Bila ini yang perlu awak keluarkan membawa maksud di bahagian hadapan nombornya wajib dalam bentuk pecahan. Okey? Bila sebut pecahan saja maksudnya ada 2 nombor. Satu di bahagian atas, satu di bahagian bawah. Okey, bahagian pengangka dengan penyebut. Siapa yang akan jadi nombor pengangka ni? Bahagian A ni. 6. Ni komik ni. Dia akan jadi pengangka. Kemudian siapa yang akan jadi bahagian penyebut pula? 30. Yang inilah tadi ni. Sebab tu cikgu cari berapa bilangan murid 5 dedikasi. Okey, sekarang keluarkan ayat matematik dia. Keluarkan ayat matematik. 6 per 30. 6 Darab 100%. Ini ayat matematiknya. Okey, kemudian bila dah nampak ayat matematik ni, kita akan mansuhkan. Okey, siapa yang akan kita mansuhkan? Sifar dengan 6 dengan 30 dulu. Sifar dulu. Okey, kita akan mansuhkan sifar terlebih dahulu. Okey, kemudian dah mansuhkan sifar, siapa lagi yang kita akan mansuhkan? 3 dengan 6. 3 dengan 6 nak mansuhkan guna sifir berapa? 3. Okey, kita guna sifir 3. Okey, dalam sifir 3, 3 ni nombor yang keberapa? 1. 1. Pertama. Dalam sifir 3, 6 ni nombor yang keberapa? 2. Sekarang yang tinggal nombor 2 darab dengan 10%. Ini yang belum dimansuhkan. Jadi apa jawapannya? 20%. 20%. Okey, faham ke tak macam mana nak cari? Faham Faham. Okay, ini yang awak kena buat dalam buku tulis. Okey. Okey, sukan yang diminati oleh 200 orang murid. Dia bagi bola sepak, dia bagi hoki, dia bagi pingpong, dia bagi badminton. Okey. Tapi dekat sini, dekat pingpong ni dia tak beri nilai peratusannya berapa. Maksudnya kita kena cari. Okey, kita tengok soalan dia. Teliti catapai di sebelah dan jawab soalan yang diberikan. A. Apakah sukan yang paling diminati? Siapa? Bola sepak. Okey. Diminati maksudnya persennya atau peratusannya paling besar. Okey, soalan B. Berapakah peratusan pemain pingpong? Dia nak berapakah peratusan pemain pingpong? Ini dah memang dalam peratusan. Jadi apa yang kita akan lakukan? Tambah semua peratus. Okey, tambahkan semua peratus. 15%, 20% dan 60%. Bila ditambahkan kita akan mendapat 6, 7, 8, 95.
65%. Apa yang perlu dibuat? Tolak 100% tolak 95%. Okey, 100% tolak 95% bersamaan dengan berapa peratus? 5. 5%. Jadi maksudnya pemain pingpong adalah sebanyak 5%. Okey, soalan C. Okey, soalan C ni dia dah berubah nadanya. Apa yang berubah nadanya? Sebab dia bukan nak peratusan lagi, dia suruh kira bilangan pemain hoki. Okey, jadi rujukan awak sekarang adalah hoki. Apakah nombor bagi pemain hoki? Tak ada. Peratusan, berapa peratus? 20. Okey, 20% ni apa yang kita kena buat bila dia nak bilangan pemain? Tukarkan jadi pecahan terlebih dahulu. Okey, jadi 20% kita akan tukarkan menjadi pecahan. Berapa nilai pecahan bagi 20%? 20%. 20%. Dan oleh kerana dia bukan nak peratusan tapi dia nak bilangan pemain, okey, dia nak bilangan pemain, maka Kena awak darab dengan 200. bilangan pemain. Okey, bilangan pemainnya semua sekali berapa orang? 200. Dari mana awak dapat 200 tu? Dari tajuk. Sukan yang diminati oleh 200 orang murid. Jadi maksudnya pada ayat matematik awak nanti mesti ada 200 orang murid. Okey. Jadi dekat tengah-tengah ni mesti ada operasi. Operasi apa yang terlibat? Darab. Okey. Bila dah keluar macam ni kita akan gunakan kaedah apa untuk selesaikan? Masuk pemasuhan. Kita akan mansuhkan dia. Okey, apa yang kita akan mansuhkan? Sifar. Sifar pada 200. Oleh kerana 200 ni ada dua sifar, 100 pun ada dua sifar, maka kita akan mansuhkan kedua-duanya sekali. Jadi bawah dah tinggal satu, maksudnya dah tak perlu bahagi. Jadi yang tinggal yang atas ni sahaja. Okey, apa jawapan dia? 40 orang. 40 orang. Okey, congak saja. Sifar ni ada satu, turunkan kat bawah. 2 darab 2, 4. Jadi 40 orang. Okay, soalan D. Hitung beza. Bila sebut beza, maksudnya operasi apa yang ada dalam kepala? Tolak. Beza je dalam kepala, operasi tolak. Siapa yang kita kena tolakkan? Okey, dia nak apa? Bilangan pemain. Dia bukan nak peratusan dia nak bilangan pemain pingpong dengan pemain badminton. Maksudnya di sini pingpong 5%, badminton 15%, bukan nombor ini yang kita akan tolakkan tetapi bilangan pemain. Jadi oleh itu sebelum kita nak tolakkan dia, kita perlu dulu mencari bilangan pemain bagi setiap permainan. Okey, kita cari dulu bilangan pemain bagi pingpong. Okey, pingpong. Macam mana nak cari bilangan pemain dia? Apa nombornya yang dikeluarkan? 5%. 5% lagi Darab 200. darab 200 orang. Okey. Kemudian kita akan mansuhkan. Okey, siapa yang akan kita mansuhkan? Sifar. Okay, sifar pada 100 dan 200. Jadi yang ini tinggal ini saja. Jadi berapa bilangan dia semua sekali pemain pingpong? 10 orang. 10 orang. Okey, sekarang dah dapat pingpong, kita cari pemain badminton pula. Okey, apa nombor nak cari bilangan pemain badminton? 15/100. 15/100 Darab darab dengan 200 orang. 200 orang. Okey, darab dengan 200 orang. Okey, siapa yang akan kita mansuhkan? Sifar. Benda yang lain juga kita akan mansuhkan. Okey, sekarang kita nak mencari jawapan 15 darab 2. Okey, tanpa kita buat dalam bentuk lazim. Kita nak congak aja. Okey, jadi macam mana cara awak nak congak? Kemudian langkah pertama awak darabkan dulu yang bahagian sah. Okey, 15 ni sah ni adalah 5. 5 ni darab dulu dengan 2. Dapat berapa?
10. 10. Jadi awak tulis sifar je sebab sah. Yang satu tu awak naikkan atas satu sini. Okey. Kemudian seterusnya kita akan darabkan pula 1 darab 2. 1 darab 2 berapa? 2. Kemudian tambahkan dengan 1 tadi ni. Berapa dapat? 3. Jadi maksudnya bilangan pemain badminton adalah seramai 30 orang. 30 orang. Awak dah dapat bilangan pemain pingpong, dah dapat bilangan pemain badminton, barulah kita boleh cari beza ni tadi ni, beza. Okey, last kali baru kita akan guna operasi apa nak cari beza? Tolak. 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 Tolak apa? 30 tolak 10. Orang. Tolak 10 tinggal berapa? 20. 20. Jadi jawapannya beza antara bilangan pemain pingpong dengan pemain badminton adalah seramai 20 orang. Soalan yang terakhir. Okay. Jawab soalan di bawah berpandukan catapai warna kegemaran yang ditunjukkan. Okay, apa maksud 4, 10, 8, 8, 5, 5 ni? Apa maksud dia? Bilangan orang. Bilangan orang yang sukakan warna tersebut. Maksudnya yang suka warna merah ada 10 orang. Yang suka warna biru ada 8 orang. Yang suka warna hijau ada 8 orang. Yang suka warna kuning ada 5 orang. Yang suka warna hitam ada 5 orang. Dan yang suka warna putih ada 4 orang. Okey? Okay, soalan A. Berapakah peratusan? Okay, ini dia nak peratusan. Saya beritahu tadi, bila dia sebut peratusan saja, apa yang ada dalam kepala? Apa yang mesti kita keluarkan? 100. Darab Darab 100%. 100. Mesti keluarkan benda Allah ni Bila dia tanya pasal peratusan aja. Bila keluar aja darab 100% macam ni, membawa maksud nombor di bahagian hadapan wajib dalam bentuk apa? Pecahan. Pecahan. Bila sebut pecahan aja, nombor mesti ada 2. Satu bahagian pengangka, satu lagi bahagian penyebut. Bahagian pengangka ni, yang bahagian atas ni ikut soalan. Dia nak warna apa? Merah. Jadi yang warna merah berapa orang? 10. 10 orang. Yang bahagian bawah ni pula, nombor apa kita kena cari? 100. Berapa orang? Semua orang. Semua Orang. sekali. Semua orang. Bilangan semua orang yang ada dekat sini. Okey? Jadi macam mana nak cari bilangan semua orang? Apa kita kena buat? Tambahkan semua. Dan dulu. Okey, boleh tak kalau kita congak je? Boleh. Okey, cikgu tambahkan 10, 8, 8, 5, 5, 4. Okey, tambahkan. Dapat berapa? 5 tambah 5, 10. 10 tambah 8? 11. 18. 18 tambah 8 lagi? 24. 20? 26. 20 berapa? 26. 26. 26 tambah 4? 30. 30. Jadi kita tambah 1, 4. Maksudnya semua sekali ada 40 orang. Lepas tu, bila dah keluar soalan macam ni, baru kita boleh mansuhkan. Siapa yang akan kita mansuhkan? Suka. Okey, lagi kita masukkan. Okey, sekarang ni cikgu nak awak pandai memilih sifar yang hendak dipotong. Okey, sekarang sifar tu ada 2, satu dekat 10, satu lagi dekat 100. Yang mana satu yang awak rasa yang memudahkan awak untuk dipotong? Yang pada 10 atau yang pada 100? 10. Yang pada 10. Okey, betul. Kita akan mansuhkan yang pada 10. Kerana apa? Kerana kita nak gunakan sifir 100 ni dengan sifir 4. Ingat lagi tak? Kalau sifir 4, 100 ni nombor 5. Ingat pun 100 tu nombor yang ke-25. Jadi 4 nombor yang pertama, 100 nombor yang ke-25. Jadi kita kena bijak dalam memilih nombor untuk dipotong atau untuk dimansuhkan. Jadi berapa jawapan dia untuk A? Ratusan kali merah? 25. 100. Okey, soalan B.
Soalan B dia suruh kira beza. Bila sebut beza maksudnya operasi Tolak. operasi Tolak. Okay, siapa yang perlu kita tolakkan? Okey, peratusan antara peminat warna biru dengan peminat warna putih. Okey, dia nak suruh awak tolak peratusan. Tapi sekarang nombor-nombor yang dibagi bukan dalam bentuk peratusan. Membawa maksud awak perlu mencari terlebih dahulu peratusan bagi warna biru dan warna putih. Perlu dicari terlebih dahulu peratusannya. Bila sebut peratusan saja dalam kepala mestilah darab dengan 100 peratus. Betul. Okey, jadi sekarang warna biru terlebih dahulu. Apa per apa? 8/40. 8/40. Yang warna kulit putih pula berapa per berapa? 4. 4/40. 40. Okey, kita mansuhkan dulu yang warna biru. Siapa yang akan kita mansuhkan? Sifa dengan Sifa. Dengan Sifa. Lagi? Lagi? 4 dengan 10. Okey, 4 dengan 10 lebih mudah atau 4 dengan 8 yang lebih mudah untuk awak mencongak? 4 dengan 8. 4 dengan 8 ni lebih mudah jika awak nak mencongak nanti sebab kalau kat sini kita guna boleh pakai sifir 10 jadi mudah untuk awak mencongak. Okey. 4 dengan 8 nak guna sifir berapa ni? 4. Sifir 4. Okey, 4 nombor yang keberapa dalam sifir 4? 1. 8 nombor yang keberapa dalam sifir 4? 2. 2. Tengok bila macam ni awak terus dapat jawapan. Berapa jawapan dia? 20%. 20% sebab 2 darab 10 sama dengan 20. Okey, sekarang kita settlekan yang warna putih pula. Okey, kita akan masukkan sifar terlebih dahulu, kemudian kita akan masukkan 4 dengan 4 kan? Guna sifar 4 kan? Okey, berapa jawapan dia untuk putih? 10. 10%. Okey, dah selesai ke belum? Belum. Belum. Kita kena cari apa lagi? Tolak. Kita kena tolak kan. Okey, bila menolak tolong ingat mesti nombor yang lebih besar berada di atas, nombor yang lebih kecil berada di bawah. Jadi apa tolak apa? 20%. 20% tolak 10. 10%. Jadi jawapan dia 10%. Okey, soalan terakhir, soalan C. Adakah peratusan peminat warna hitam? Adakah, maksudnya dia tanya awak, peratusan peminat warna hitam mewakili 12.5%? Buktikan. Bila dia sebut buktikan maksudnya awak perlu buat jalan kerja. Okey? Okey, macam mana nak cari peratusan warna hitam tu? Betul ke 12.5%? Apa yang perlu kita buat? Dia masih lagi berkisar pada peratusannya, jadi maksudnya prosesnya sama. Apa yang kita kena buat? Darab 100%. Darab 100%. Bahagian hadapan nombornya dalam bentuk pecahan. Apakah nombornya? 5. 5 per berapa? 40. 40. Siapa yang kita akan mansuhkan? Sifa. Lagi? 4 dengan 10. 4 dengan 10 nak guna sifir berapa ni? 2. Sifir 2. Okey, 4 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 2. 2. 10 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 5. 5. Okey, kemudian kalau perhatikan 2 dengan 5 tak boleh dimansuhkan kan? Okey, jadi bila situasi ini terjadi, bila nombor bahagian penyebut dia bukan 1, jadi awak wajib bahagi. Operasi bahagi itu wujud. Okey, jadi apa awak kena buat? Langkah pertama, darabkan dulu bahagian pengangka iaitu 5 darab 5%. 5 darab 5% sama dengan berapa peratus? 25%. 5%. 25% per 2. Per 2 ni maksudnya 25% bahagi 2. Per itu maksudnya operasi bahagi. Okey? Jadi ni 2, 1,
Okey, 5 kita ambil nombor apa dalam sifir 2? 2. 2 tu nombor apa? Nombor 4. Nombor 4. Dapat baki berapa? 1. Dapat baki 1. Apa lagi kena buat? Tambah sifar. Sebelum tambah sifar buat apa dulu? Titik perpuluhan. Letak titik perpuluhan dulu baru tambah sifar. Okey, 10 ada tak dalam sifir 2? Ada. Ada. Nombor yang ke berapa? 5. Nombor yang ke-5. Jadi warna hitam peratusannya ialah 12.5%. Okey, dan kemudian dah selesai ke belum? Belum. Belum. Apa yang awak kena buat last sekali? Kesimpulan. Awak kena buat kesimpulan. Bila dia sebut saja buktikan adakah peratusan peminat warna hitam mewakili 12.5%, kena buat kesimpulan. Adakah peratusan peminat warna hitam mewakili 12.5%? Ya. Ya, kena jawab sikit ya. Ya. Peratusan peminat Warna hitam warna ini warna 12 hitam mewakili 12.5%. 12.5%. Barulah siap. Sadaqallahul azim. Selesai hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Ingat minggu ni last kita belajar untuk Google Meet dengan voice chat. Lepas tu kita akan buat ulang kaji. Okey. Untuk topik kemahiran terakhir, kita akan belajar tentang mod, min, median dan julat. Okey. Saya nak awak tengok balik buku teks tu. Ingat balik apa kena buat. Mod, min, median dan juga julat. Boleh tak? Boleh. Tolong buat ulang kaji sikit.